Ini kita 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Muka surat 14. Surat 14. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 5. Cintakan kemegahan. Cinta ataupun kasih akan kemegahan. Kasih akan kemegahan, kedudukan, kasih akan pangkat, kasih akan ketinggian. Kemegahan ni, kemegahan, pangkat, ketinggian, kasih akan kemegahan. Cinta, sini tu cinta. Kalau kitab biasa sebut kasih. Hubul jah. Hubul jah ni kasih akan kemegahan. Cintakan kemegahan adalah punca kebinasaan. Punca kebinasaan mari daripada kasih akan kemegahan. Di hadapan tu, di antara punca kebinasaan adalah kasih akan dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Kasih akan dunia punca segala kejahatan. Sini dia kata cintakan kemegahan adalah punca kebinasaan. Dia kemegahan, kedudukan itu tidak dicela pada syarak. Tidak dicela pada syarak. Hak dicela pada syarak adalah kasih akan kemegahan. Kita nak kepada kemegahan, nak kepada kedudukan, biar orang ni patuh dan turut kepada kita. Apa-apa orang akan turut kita. Sebab apa? Sebab kita ni orang yang ada ketinggian, ada kemegahan, ada kedudukan. Ada ni. Maka dia pun kasih akan kemegahan, kedudukan, ketinggian. Yang mana terdahulu, yang keempat, kasih akan harta. Dia kasih akan kemegahan ni lebih daripada kasih akan harta. Sebab terkadang seseorang sanggup habis harta untuk dapat kemegahan. Seseorang sanggup habis harta untuk dapat kemegahan. Maknanya lebih lagi kasih akan kemegahan nak banding kasih akan harta. Kasih akan harta, tetapi untuk dapat kemegahan dia sanggup korbankan harta dia untuk dapat kemegahan, ketinggian, kedudukan. Kalau kita kata nak duduk depan lah, nak jadi bos, jadi ketua. Bila dia jadi bos, jadi ketua, orang pun pakat taat ke dia, turut ke dia, patuh ke dia. Itu tujuan dia. Dia kemegahan ni, kedudukan, pangkat ni, jangan kita nampak hak tinggi-tinggi je. Macam tempat-tempat, macam contohlah kita kata dalam surau masjid kita juga, kadang-kadang berlomba-lomba nak pegang jawatan. Sebab apa? Sebab dia suka dengan kedudukan tu. Dia boleh gitu, boleh gini, boleh arah gitu, boleh arah gini. Ni walahal kalau kira orang yang pegang jawatan masjid surau ni bukan ada gaji pun, kadang-kadang kalau tak ada duit kena pakai duit dia pula dah. Kadang-kadang terkata kadang-kadang boleh habis duit sendiri, tapi tak, dia nak dapat pangkat. Biar mana duduk depan tu, atas tu siapa, dia nak gitu. Lepas tu dia mudah arah orang, orang akan patuh turut ke dia. Ni dia nak gitu, dia kasih seumpama tu. Mana ni, walaupun tak ada ni, tak ada boleh gaji, boleh apa sekalipun, sama telah pula dia nak pegang ke pangkat tu, taing wak gapa-gapa, projek masuk ke dia. Tu dah sama telah pula. Tu hal lain pula. Hal ni tak ada kena-kena, ni semata-mata sukarela. Tapi kenapa rebut? Kenapa rebut? Sebab dia nak supaya dapat ketinggian, dapat kedudukan. Mana? Adapun kalau tidak ada orang lain yang berkelayakan,
dia yang berkelayakan, orang pun angkat dia kepada kedudukan tu, pangkat, kena terima. Sebab agama tidak cela akan kemegahan kedudukan. Kasih tu agama cela. Pada ni macam harta lah, harta agama tak cela, dunia agama tak cela, kasih tu agama cela. Bukan kata tambah, saya tambah kemegahan, saya tambah kedudukan, semua orang tambah sebab besar tanggungjawab. Tapi kalau orang beri kedudukan kepada kita, tak ada orang lain yang layak pegang tugas tu, kita terimalah. Sebab dengan kedudukan yang kita ada, banyak perkara yang kita boleh lakukan, yang bawa jadi bekalan kita hari akhirat. Sebab kalau kita tak ada kedudukan, bukan kata kita tak boleh nak bertindak, nak mengatur apa-apa perkara yang kebaikan. Kita cakap benda molek, cadang benda molek pun orang tak duli kita. Sebab apa? Mung siapa? Mung bukan kata pengusi, AJK pemuda. Tengok kan payah tu kalau tak ada ketinggian kedudukan. Tapi kalau ada ketinggian kedudukan, dia pun atur molek program. Mana bukan setakat dia cakap, dia boleh bertindak, dia boleh atur, dia boleh buat benda-benda yang bawa pada kebaikan umum. Tu besar. Tu besar tu. Ada ni. Mana apabila diserahkan kedudukan, dapat ketinggian, terima sebagai satu tanggungjawab yang besar. Kena kita susung, besar lah. Kalau macam masjid, contoh surah, dia ketua, dia pun atur program kuliah agama. Selama mana program kuliah agama tu berjalan, dia dapat pahala, walaupun hak tukang atur program tu mati dah sekalipun. Tapi hak tukang nak atur program ni pula, dia kena ada ilmu. Nak atur program mana? Ceramah je, tak jadi kerja gitu. Panggil tidak menunaikan amanah. Kita nak buat kuliah agama, kuliah fardu ain lah. Ni jangan main kuliah fardu ain, dia orang je. Lepas tu ceramah sepanjang masa. Ilmu akidah tak tekan. Kalau baca bab akidah apa, baca secara lesen gitu je. Tak titik berat, dah ambil tahu, tak tu molek. Kadang-kadang baca gitu je. Pakai baca gitu je. Kita ada kedudukan, ada kemegang ketinggian, tiba-tiba kita dah atur biar jadi bawa manfaat kepada umum. Lepas tu kata, kalau kita ada kedudukan, kemegang ketinggian, kita boleh buat satu perkara yang bawa manfaat umum. Bayangkan kita buat kelas tauhid, main ngaji ramai. Hak main ngaji tu pula sebahagian pula tak ada asas. Macam mana? Dengan kelas tu lah dia pun sedar pegangan salah, dia bertaubah dengan Allah, dia betul pegangan, berpegang dengan akidah di sunnah jamaah sampai ke mati. Besar mana pahala orang hak atur programnya. Orang atur program tu. Kata kedudukan tu penting, kemegahan tu penting, ketinggian tu penting. Tadi kalau tak ada kedudukan, cakap gapo pun tak duli. Mana? Sama juga dengan orang nak nyapak agama. Kalau orang nak cerita agama tu orang biasa-biasa, tak ada kemegang kedudukan, orang tak paling tengok pun. Cuba kalau orang ada kedudukan. Tu kadang-kadang dia kena ni, kena tunjuk ni imej kemegahan tu. Kalau hak label ni kena pakai gini, biar nampak kemegahan. Sebagai tuan guru contohnya, mana dia punya imej kemegahan dia, gini cara dia. Sebab apa? Kalau mari pasang gini, dia cakap gapa-gapa orang terima mudah-mudah. Nampak tak? Orang terima mudah-mudah. Kalau tok guru besar sekalipun, mari pakai lebih kurang je, orang kata ya tok guru ni. Kalau tempat kita, kalau di tempat mereka tak apa. Tak apa pakai biasa pun. Di tempat kita. Dulu adalah kadang-kadang hak mari nak mengajar, nak apa, kemudian dia nak ni cari sumbangan. Jadi mari pakai baju biasa je. Memanglah dia duduk di tu dia ustaz juga, tapi pakai baju biasa. Tegur dia, kata pakai comel mari sini. Orang ustaz di sini ni dia kena pakai jubah, jangan pakai gitu. Baru dia pakai comel, dia pun dia ingat ke macam tempat dia. Tempat dia pakai biasa je.
Dia akan biasa je. Tempat tak sama ni, tempat kita lain. Dia kena pakai jubah. Saya dulu mana ada pakai jubah. Saya dulu masa mula-mula mengajar tak pakai jubah, pakai baju Melayu je. Mula-mula duduk pondok pakai jubah. Pondok terakhir saya mengaji pondok Kerandang almarhum Baba Najibuddin. Tok guru pakai baju Melayu je. Hak tekok tak ada hak tekok tak ada ni lah orang apa. Hak tak tekok tu guru pakai baju Melayu je. Jadi anak murid hari ni daripada pondok lain semua pakai jubah. Guru pakai baju Melayu je. Sebab saya pakai cek kita tu guru pakai. Dan mungkin tak ada jubah je. Bila jubah tu tak ada dah, tak dapat baru dah pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu, ikut tu guru pakai baju Melayu. Balik kampung pakai baju Melayu. Okey dia. Ngajar pun pakai baju Melayu. Mula-mula tu pakai baju Melayu. Orang kenal pakai baju Melayu. Lepas tu tukang bawa pula pakai jubah. Goyak dah tukang bawa jangan pakai jubah ke dia pakai jubah. Siapa situ orang piping dia. Ada dia pakai jubah tu pakai baju Melayu. Lepas tu lama-lama tengok aku duk ngaji pakai jubah belaka. Pakai jubah kata takut orang jadi kayak kau. Pakai jubah. Tu dia pakai jubah. Asal kaji Melayu je. Dia peseng hak Alif Fatani ni dia gitu. Kadang-kadang ada tu dia pakai kain kilah dengan kain sebar je. Kadang-kadang kita jumpa minum air kedai tu, dia minum air. Tu. Dia saya pergi sekali pun nak pergi dengar kuliah mingguan hari Jumaat pergi. Ada tu cakap dengan dia. Dia pakai biasa je. Dia ada kain sebar dia tapal dia macam orang kampung lah. Dia belanja. Kata siapa pula belanja dia belanja. Siapa tak nak ngaji tu pergi tu. Tengok duduk atas meja ngajar betul pasal ni. Dia tu guru. Tak kata mana. Dia pakai simple je. Sungguh simple dia pakai. Tu belah nung, belah kita lain. Dia kena ada imej. Apa ada imej ketinggian kemegahan tu cerita gapa-gapa mudah sikit. Bukan nak cari kemegahan dengan orang, cuma imej tu. Pernah sekali untuk saya cerita di Mekah. Orang Indonesia buat gapa dah salah. Dia tegurlah salah. Universitas awam balik. Saya belajar juga. Dia belajar juga di Indonesia. Datuk Guru mari pakai baju biasa t-shirt gitu je. Datuk Guru balik pergi kat dia duduk dia pun pakai jubah, pakai serban pergi, dia pun tegur. Dia pakai lalu. Siapa? Dapat macam rupa Datuk Guru. Dah saat ni pakai baju macam orang kampung biasa. Tu penting pada kemegahan lah. Orang tak pakai. Kalau tak ada imej, tak ada kemegahan, tak ada orang tak pakai. Tu kata penting kemegahan, kedudukan, ketinggian ni. Hak dicela ni kasih akan kemegahan supaya dapat ketinggian atas dunia. Tu hak salah. Biar orang turut kita belaka, orang dengar kata kita belaka, mudah kita nak dapat matlamat tujuan kita, harta ke dunia ke. Ni hak salah. Hak ni hak dicela pada syarak. Dia kemegahan, ketinggian ni termasuklah kita kata bukan setakat kata pegang jawatan, bukan jadi tu imam pun. Jadi tu imam. Tu imam surau, dia tidak ada elang tu imam surau. Tapi kenapa terkadang sama-sama tu imam surau ni dia berebu? Kenapa dia berebu? Ini biasa berlaku kampung-kampung berebu. Maknanya kalau ada satu tu imam tu, dia siapa je tukar motor, hak tu imam atas surau dia suruh mak dah. Sebab apa? Dah hak tu naik, dah boleh kedai boleh hak tu. Sebab hak tu nombor satu. Sebab apa nak edit imam? Padahal gaji tak ada, apa tak ada. Apa benda dia dah? Walah kalau orang ngaji sungguh, tak ambuh dia tu imam. Tu imam ni dia penjamin ni, bawa anak makmum ni. Ada ni. Tu imam ni jadi penjamin, domin, penjamin. Dia bawa orang. Nak akan dipersoalkan dari akhirat tu imam ni. Ni tu imam semata-mata nak gaji, nak elang. Lepas tu belajar-belajar betul diri dak dah. Pakai pada hak ada tu je. Walau sepatut bila dia diantik di imam lagi sungguh nak belajar. Sebab itu kita belajar untuk amal seorang. Sekarang ni kita jadi tu imam orang, bawa orang. Kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kita kohos sungguh nak belajar. Sebab apa? Sebab besar tanggungjawab.
Dia setengah tak iman dah. Janji boleh gaji boleh elang. Dia tak duli dah. Semayang dia orang tegur. Semayang tak comel. Semayang tak betul. Tak duli. Tak mikir pun. Kalau bunyi kata semayang tak betul. Nampak ayo. Kena ngaji molek ni. Ada orang tegur main tak betul dah. Tak duli dah. Dilawang pula. Mudah kenal mungkin main lainnya. Dilawang pula. Kenapa? Orang lain molek-molek ada tak kata apa orang lain tak ngaji. Tak tahu main tak betul. Dia orang ni ngaji. Tak duli. Mana apa ni? Dia bukan kira kepada tanggungjawab. Dia kira kepada kedudukan imam yang boleh gaji, boleh allowance. Gaji allowance tak salah. Tapi kalau dia matlamat gaji allowance, dia akan betul diri. Kalau dia matlamatkan redha Allah, gaji allowance tu rezeki, tak ada apa-apa, dia akan betul diri. Jadi tu imam dari kohor dia jaga diri. Sebab apa? Kalau tu imam tu soleh, makmum jadi fadilat lebih. Tu imam tu warak, makmum jadi fadilat tu lebih. Dia kau jaga diri dia. Ada ni. Ilmu tu tak dah. Kau belajar, amal dia jaga. Dah. Bukan kenapa, sebab apabila dia kedudukan dia tinggi, di sisi Allah Ta'ala, makmum yang ikut belakang dia pun dapat fadilat yang lebih. Ada ni. Bukan kata makmum ni betul sama tak. Dia tak sama. Imam soleh, imam warak, dia tak sama dengan imam kurang soleh, kurang warak. Fadilah. Jadi apabila tu imam ni betul-betul nak redha Allah, dia koholah, dia sungguh nak comel diri sebab bawa orang, terkesan kepada orang. Bayangkan kalau tu imam bawa orang, dia tak mikir pun nak belajar, dia hanya mikir Quran dia saja baca sedap. Macam mana kalau ilmu akidah tidak cara mana? Ada tu imam tak pernah cara bab akidah. Macam mana bab pegangan? Macam mana bab pegangan nak bawa orang? Dia kira baca dia sedap, qori, orang pun suka dengar. Yelah, akidah macam mana? Dia tak duli. Sebab apa? Dia bukan kira akhirat, kira atas dunia. Kalau kira akhirat, koholah disungguh, macam tak dilah. Seorang kita pun kita betul molek beragama, akidah kita apa semua, sama tak jadi imam pula. Koholah kita sungguh. Jadi hak tu hak ada gaji. Hak tak ada gaji ni sebab apa jadi berebu? Sebab ketinggian, kemegahan. Apa nak tanya dah. Kalau lelaki boleh tanya, pernah ada Tok Imam ke tak? Jadi Tok Imam ni rasa macam mana? Dia hebat. Kita jadi satu pangkat kepada kita. Kita duduk depan seorang, orang lain penuh, kita seorang. Tengok dah tu kedudukan. Gimana tu? Kemudian orang kena ikut kita belaka. Kita semayang lambat, dia kena ikut lambat. Kita semayang ekspres, kena ikut ekspres. Kata mana? Mana kita jadi kepala orang, bawa orang, duduk depan. Itu kemegahan tu, ketinggian tu. Sebab tu orang rebut walaupun tak ada gaji. Kenapa? Kerana nak kedudukan, ketinggian. Kenapa macam kecil je tu? Tak ada punca lain. Padahal tadi kalau orang berilmu sungguh, suruh dia imam, dia tolak dulu lagi dah. Berat tanggungjawab. Tapi kalau tak ada orang juga, dia terpaksa kena terima. Dan ni dak ni rebut nak dia imam, tahu diri nak dia imam, berkelayakannya tidak. Sebab apa? Nak kedudukan. Itu atas hati masing-masing. Tadilah kedudukan, ketinggian diperlukan pada agama. Untuk menyampaikan agama, suruh ma'ruf, cegah mungkar, perlu pada kedudukan, perlu pada pangkat, perlu pada ketinggian atas dunia. Kalau tak ada kedudukan pangkat atas dunia, kita nak cakap gapa-gapa, nak suruh benda baik pun orang tak turut, nak cegah benda mungkar pun orang tak duli kita. Tapi kalau ada kedudukan, ada pangkat tinggi pula, bukan setakat suruh, bukan mereka boleh adakan peraturan, undang-undang. Nak cegah benda mungkar, dia ada pangkat kedudukan, dia pun buat undang-undang. Tengok tu, besar tu kedudukan dalam agama tu perlu. Tapi hak dicela adalah kasih cinta akan kemegahan. Firman Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kebahagiaan
di negeri akhirat kami ni Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang tidak hendak ketinggian di muka bumi dan tidak mahu berlakunya kerosakan. Akibah yang baik, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sini ni Allah Ta'ala kata kebahagiaan negeri akhirat Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang tidak hendakkan ketinggian di muka bumi. Orang nak ketinggian di muka bumi, Tuhan beri dah atas muka bumi, akhirat tak ada bahagian dianya. Orang yang nak akhirat, dia bukan nak tinggal di muka dunia, dia ada bahagian di hari akhirat. Jadi orang nak ketinggian atas muka dunia, dapatlah ketinggian. Dapat ketinggian. Tapi di akhirat, Tuhan tidak akan kurniakan ketinggian di hari akhirat kepada orang-orang yang berkehendak ketinggian di atas muka bumi. Boleh pangkat atas dunia lah. Bila dapat ketinggian atas dunia serta pula dengan sombong, takabur, tu sampai di hari akhirat dengan pangkat ketinggian, sombong angkuh pula, di mahsyar akan dipijak-pijak oleh manusia yang berhimpun di padang mahsyar. Ini orang-orang yang ialah ada pangkat tinggi, lepas tu sombong pula. Dia jadi mari belakanglah tu. Tetapi kalau dia bukan nak ketinggian, diamanahkan ketinggian, dia tahu besarnya amanah tanggungjawab, dia jaga molek, nak sombong kok mana? Nak bangga dengan pangkat. Di padang masyarakat banyak soalan. Ya, mu ada pangkat, mu ada kedudukan, mu jadi kepala orang, mu jadi bos orang. Gimana mu ni atas dunia ni? Takut dianya, maka atas dunia ni digunakan pangkat tu dengan jalan yang sebenar. Nak sombong macam mana? Tapi kalau orang nak kepada pangkat tu, boleh pangkat, orang turut belaka, orang takut belaka, akhirnya kau sombong. Kadang-kadang benda gini ni bukan tempat kerjaan dunia. Kadang-kadang tempat tadilah masjid, surau, tempat-tempat agama. Ni orang nak pakak boleh pakak. Jadi tinggi dalam pangkat dalam bahagian agama. Payah. Nak dengar orang pun payah. Kena dengar dia saja. Ni orang panggil apa ni? Orang yang cinta pada ketinggian akhirnya menjadi sombong. Patutnya bila dia pegang tinggi dalam bab agama, ada cara terangnya, dia patutnya terbukalah. Sebab apa? Sebab besar tanggungjawab ni. Dia kena cari pandangan-pandangan yang lebih tepat. Tak. Hak dia kata A, dia kata B. Sebab apa? Aku boh. Ni payah ni. Tapi masalahnya duduk pegang jawatan hak berkaitan dengan agama. Peneranah agama. Peneranah agama dia dan peneranah agama orang lain. Ni pasal gini. Ni. Dapat kedudukan ketinggian dalam tempat agama, majlis surau ataupun jabat-jabat agama ke contohnya, apa tak ada pasal gitu. Sepatutnya hak dapat pangkat tinggi ni, hak sombong bukan tempat gitu. Hak tempat gitu, hak dapat pangkat tinggi ni akan tawaduk, rendah diri, takut dianya dengan amal tanggungjawab. Sebab apa? Dia nak pangkat tinggi, gaji besar, matlamat dunia, dia ada pangkat, orang kena turut kata dia belaka. Ni tak ada bahagian di hari akhirat. Tak ada bahagian di hari akhirat. Orang yang seumpama ni, beratlah dia di akhirat. Sebab apa? Sebab dia kasih kedudukan ketinggian, kemudian daripada kasih kepada ketinggian ni akan bawa pada sifat-sifat cela yang lain. Tapi kemegahan kedudukan bukan dicela pada syarak, yang dicela adalah kasih akan kemegahan. Ayat di atas menerangkan bahawa orang yang akan mendapat baca sikit. Ayat di atas menerangkan bahawa orang yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat ialah mereka yang suci hatinya daripada menghendaki dua perkara tersebut, mana kemegahan dan kebinasaan. Dan termasuk dalam ketinggian itu ialah kemegahan. Jadi orang yang dapat bahagian akhirat, orang yang suci hati daripada hendak kasih kepada ketinggian
dan kemegahan di atas dunia. Dikurniakan oleh Allah, jadikan sebagai panggil apa? Sebagai panggil dia mana? Punca bekalan untuk kita di hari akhirat, yang mana kena bawa lebih besar lagi pahala untuk kita pada hari akhirat, dengan kita gunakan ketinggian untuk bawa kepada kebaikan agama, yang mana orang yang ada ketinggian kedudukan dibawa kebaikan agama. Kebaikan tu kebaikan yang bukan untuk diri dia saja, kebaikan untuk semua orang, dapat bahagian dia untuk hari akhirat. Tidak menghendaki kemegahan bukan bermakna menolak segala jawatan dan dari menjadi pemerintah. Bukan tolak, tapi tidak kasih. Mana kalaulah diamanahkan, kena terima. Kalau kita tidak terima, kita cadang pula orang yang tidak berkelayakan, punahlah dianya. Kita tukang cadang pun ada bahagian. Kadang-kadang kita tambah, kita nak rendah je. Lepas tu kita berkelayakan orang lain tak mampu macam kita. Tak apalah, kita cadang sianu-sianu. Dah dia mampu kedak, dia berkelayakan kedak, biar jangan gitu. Kita cadang-cadang orang hok tak mampu pula, jadi pesan lain, punah dianya. Dengan kita tukar cadang pun ada bahagian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.